Jumpa lagi bersama saya. Okey, pada kali ini saya nak melakukan kerja menukar belting CVT. Ini aja, belting CVT dengan mangkuk-mangkuk sekali. Okey, inilah motor saya ni. Dah sampai masanya kan. Sekarang ni dia dah keluarkan bunyi macam klik 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 klik, klik. Pelik-pelik lah Jadi benda tu ada kaitan dengan pada bahagian dalam Ni ni mangkuk ni. Mangkuk dia. Lepas tu ni kat dalam ni. Dalam ni tu dia punya mangkuk ni. Tu bola-bola ni. Jadi dengan dia punya ni. Ni. Dah lama dia house tu, tapi nak cari benda ni pun payah. Jadi beli satu set lah dekat online kan. Dekat online ada barang-barang. Tapi saya tak pastilah yang ni original ke tidak kan. Boleh betul lah Honda. Kalau Honda patut dia kena ada ni. Semua ni. Ni. Tu dia. Tak tahulah ni original tidak, tapi harap-harap original lah. Saya beli ni daripada negara jiran kita Indonesia Jadi saya ingat lagi, dulu saya pernah menggunakan skuter VS 150 Suzuki. Pada ketika tu nak dapatkan spare part motor tu, aduh seksa, susah nak dapat. Sebab saya hanya ada pilihan pergi ke kedai motosikal di KL sana tu. Kalau ada adalah, kalau tak ada tak adalah. Tapi benda tu tak berlaku pada masa sekarang Pada masa sekarang kita telah pun banyak pilihan sebab kita dah ada online. Jadi mudahlah untuk kita nak beli part-part macam ni Jadi dia dah keluarkan bunyi. Benda ni adalah satu faktor Ni dia punya tengah ni kalau dia dah rosak, dia akan keluarkan bunyi tu Jadi puas hatilah walaupun ini puas hatilah. Dah lama pakai dah. Saya tengok meter saya dah berapa km. Tengok meter. Dah berapa ni? Macam tak nampak. Sekarang ni saya dah masuk 33,045.6. 33,000. Dah 33 dah. Patutlah rosak. Dah 33. Dulu belting ni pernah tukar, tapi yang saya tukar tu tak dapat yang ni lah, yang beat betul. Dia punya belting dia ada gigi di luar. Ni gigi di dalam, nampak ada gigi di luar. Yang dulu saya tak dapat nak tukar dia punya belting yang betul. Yang untuk nak buka cover skuter ni kan, saya tengoklah ada orang yang buka gunakan bypass lah. Dia tak perlu buka dia punya ankle ni. Starter ankle panggil. Saya tak ingat lah. Saya ni bukannya mekanik, suka-suka je ni. Okay. Kalau you just buka bypass ni boleh, you memang senang lah. Tapi kita tak nak lah benda bypass ni. Kita tak nak nanti dia menjejaskan yang lain. Jadi kita lah ikutlah dia punya prosedur Kalau kita dah buka ni, nanti cover ni kita buka, di dalamnya ada satu skru ni. Jadi jangan bypass lah. Nanti kalau kita tarik-tarik part-part ni tak ikut dia punya sikon dia, kita tak nak dia rosak lah. Tapi mungkin kalau nak cepat tu betul lah. Tapi kalau macam saya buat untuk sendiri punya, tak payah bypass. Kita buat slow and steady. Pun buka cover ni, jadi cover ni kita kena buka dengan dia punya starter ankle tu. Sebab kita nak buka ada satu skru kat bahagian dalam ni. Kalau you just umpil-umpil kan daripada tepi boleh, tapi bagi saya lah, ini adalah motor sendiri. Jadi kalau kita kerja dengan cermat, kita inginkan hasil kerja dia adalah baik. Dalam keadaan sekarang ni hari hujan, jadi sepatutnya lah kalau saya tadi plan awalnya saya nak bersihkan dulu pada bahagian luar-luar ni supaya dia bersih dan baru saya buat kerja. Tapi keadaan tak mengizinkan, jadi saya just boleh blow dengan angin saja tadi. Saya tembak angin lah. Tapi kalau ikutkan saya tak suka kerja dalam keadaan macam ni. Sebab tak berelok macam ni. Daki-daki macam ni, kalau dia termasuk dalam enjin, dia kurang baik sebenarnya. Pasir-pasir macam ni kan, kalau masuk dia kurang baik. Elok kita bersihkan, tapi saya tak sempat dan hari hujan Jadi hujan tak boleh buat apalah Jadi kerja perlu diteruskan juga. Sebab hari lain saya ada hal nak buat, jadi tak apalah,
saya buat, tapi saya akan buat dengan hati-hati dan akan bersihkan benda ni supaya tak ada pasir ataupun benda-benda yang tak bagus masuk dalam enjin. Okey, beginilah keadaan dalam saya punya CVT ni. Ini dia punya cover lama. Sebenarnya hari tu saya baru saja tukar belting ni. Tapi belting ni saya salah order. Saya dapat yang bit lama. Kalau bit lama dia tak ada gigi di atas je. Yang sebenar dia ada gigi, nampak? Atas dia ada gigi, bawah dia pun ada gigi, dan dia lebih lebar lagi, nampak? Lebar. Yang ni lebih kecil. Lebih kecil Dia lebih kecil. Yang ni lebih lebar. Jadi bila dia lebih lebar, dia pencengkaman dia lebih baik. Dan kalau kita tengok kat sini, disebabkan saya tak tukar ikut standard yang sebenar. Awak nampak tak kesan hakisan? Hakisan. Jadi pada bahagian ni, yang ni dia tajam ni, dia menyebabkan hakisan. Nampak hakisan? Hakisan tu cepat berlaku sebab dia kasar. Kalau yang ni dia lembut. Atas dengan bawah ni atas dengan bawah dia lembut. Jadi dia lebih baik. Jadi itulah saya dah tersilap. Saya pasang juga sebab nak order balik, nak tunggu stok tu lambat. Jadi saya pasang je. Inilah jadinya. Dan selain tu adalah masalah lain, di mana mangkuk dalam ni dah haus hari tu, tapi saya pasang juga sebab saya hanya tukar belting. So hari ni saya nak tukar semua. Di sini saya nak sharing sikit tentang tips macam mana nak buat kerja ya. Untuk membuka puli pada skuter ni, pertama sekali perlu gunakan alat yang khas lah. Kalau tidak pun ada setengah mekanik saya tengok diorang gunakan sprocket, lepas tu diorang modified lah kan. Yang penting puli yang kita nak buka ni dia tak rosak lah tak rosak pada bahagian sini. Memang dia rosak Jadi gunakan soket yang sesuai, stand betul-betul. Lepas tu gunakan ratchet yang baik lah jangan yang tak stabil. Okey, di sini saya menggunakan jack kereta sebab kalau kita gunakan jack kereta seperti ini, kita stand dia punya bahagian bawah sini kan, kita support dia punya bahagian bawah ni supaya dia tak jadi macam ni saya tunjuk je. Okey, kalau awak terus pusing macam ni, dia tak kuat tau. Tenaga awak tu awak akan rosakkan skru. Kalau awak gunakan jack teknik macam ni, dia boleh digunakan buka benda-benda skru yang ketat. Termasuk drive shaft punya skru pun awak boleh buka gunakan cara macam ni alas dia punya bawah ni, kemudian pusing. Kalau drive shaft kereta tu, kalau awak buat dengan cara ni, tak payah gunakan impact. Untuk nak buka skru drive shaft tu, kalau tak betul-betul memang susah. Dan kalau gunakan impact pun, kalau kita dah force angin kuat-kuat pun, dia kadang-kadang tak boleh nak buka. Jadi salah satu cara yang slow and steady gunakan jack kereta. Alas dia di atas ni dan pusing. Pusing tu tak payah nak tergapa-gapa, relax je. Tu yang saya katakan tu, kalau nak buat kerja tak perlu nak tergapa-gapa, relax je. Kalau tak cukup hari ni, besok ada lagi kan. Tapi kalau awak tak ada kereta, motor ataupun kenderaan lain, susah jugalah. Tapi macam saya, alhamdulillah lah, tak ada masalah. Kalau nak sambung next day lah. Tapi target dia kena kerja dengan jangan terburu-buru lah. Okay, sekarang ni saya buka dia punya nut ni. Okay, nut ni selepas kita buka, kena hati-hati sebab nut ni dia ada luar, ada dalam. Macam bolt and nut ni tak adalah Tapi kalau macam yang pin-pin semua ni, dia punya macam dia punya washer ni, kalau tak betul-betul, kalau awak pasang terbalik, nanti performance motor awak akan terjejas. Sebab nampak macam sama, tapi dia ada tebal dan ada yang nipis. Jadi kena hati-hati jangan tersalah susun. Macam yang ni kena hati-hatilah, mana luar mana dalam. Macam ni, ni luar macam ni luar, ni luar, dalam. Susun tu kena ikut dia punya sikun, kedudukan dia. Jangan masuk sembarangan. Kalau masuk sembarangan, nanti dia akan jadi lain. Nampak macam sama je. Nak buat kerja tu kena hati-hati. Okay, sekarang ni saya dapat tengok yang saya punya ni, rumah saya ni dah macam nak longgar. Sebab dia dah makan pada bahagian skru ni, dan pada bahagian mangkuk ni dah seperti ni
dah macam dah ada longkang kat tengah dia sikit ada rasa longkang. Ini yang menyebabkan performance motor kita akan jadi tak begitu bagus lah tapi bagaimanapun boleh pakai lagi, tapi cuma kurang bagus lah punca dia sebab saya gunakan belting yang salah. Belting saya ni tak begitu sesuai sebenarnya. Saya gunakan belting yang bit model lama. Jadi sebab model lama ni dia ada dia punya bahagian kasar ni kalau awak tengok ni nampak dia kasar kan. Jadi benda tak sesuai dengan design puli yang kat sini saya fikir. Jadi sekarang ni saya akan tukar belting ni, gunakan semula yang standard sebagaimana yang saya beli dulu lah. Next kat dalam ni ada puli dan shaft ni, komponen ni. Kalau awak tanya saya tak faham sangat ni benda-benda ni. Kalau awak tanya ni apa, saya pun bukannya expert sangat, tapi boleh lah sikit-sikit Okay, yang ni kena buka kalau tak nak keluar, nanti kan saya buka. Okay, saya telah pun buka mangkuk dalam ni kalau kita tengok tu dia kesan hakisan tu dah nampak sangat dia punya bahagian ni terhakis normal lah dah 33,000 lebih. Jadi mangkuk ni dah rosak, tapi yang problem dia kat sini lah pada bahagian piring dia ni dia dah ada kesan hakisan yang teruk macam longkang ni sebab saya gunakan belting yang tak sesuai. Dulu saya gunakan bit yang generasi pertama kan. Jadi rosak lah. Tapi selain tu tempoh perjalanan yang jauh juga penyumbang lah Jadi apa yang menyebabkan bunyi bising pada keadaan sebelum ni, kalau awak tengok ni, nampak ni ni benda ni dah rosak. Sebenarnya benda ni dah jual ni, dah keras, dah ada free play kat sini. Jadi ni akan keluarkan bunyi lah. Dan saya punya roller ni ada yang dah jadi berpetak tak lurus lagi dah. Jadi bila dia berpetak ni tak elok lah tak elok. Dan dia saiz pun dah kecil fair lah sebab dah jalan jauh kan, dah 33,000 lebih. Ni tempat ni dah berpetak ada petak kat situ. Ada kesan petak tu yang menyebabkan dia bunyi bising kalau kita gunakan motosikal cup pun saya fikir dah 33 dah kena tukar sprocket dah kan. Jadi dan masa yang sama juga hakisan pada bahagian dalam lubang ni shaft ni ada hakisan kan. Sebab tu kalau kita beli set dia akan bagi semua sekali tapi yang ni itulah takkan dapat macam ni lah. Ni original Oja Bandu Oja Bandu Oja Bandu ni Oja Bandu ni. Oja Bandu dia di dalam dia tutup. Yang ni 22 kosong kosong. Yang ni dalam dia 22 kosong ni dalam dia 22 kosong. Ni saya rasa macam ringan sikit. Pick up lebih ke ni berat. Ni macam ringan sikit. Saya tak fikir sangat lah. Sebenarnya apa yang saya tengok kan daripada segi kualiti kan, yang ni bukan original sangat lah saya rasa. Saya tak pernah tukar benda ni, buat suka-suka je ni kan. Sebab ini kualiti dia lain. Ni nampak ni. Walaupun dia Honda Indonesia kan, kualiti dia tak Yang ni tengok. Brand apa tu? Yang original FCC Koja. Koja. Yang Kejora Veda Kejora tu Koja. Koja tu sama dengan ni lah. Ni Oja. Ni Oja, Oja. Ini Koja. Oja dengan Koja tak kisahlah Jadi tak kisahlah yang penting ekonomi boleh pakai dah lah So sekarang ni saya tengah nak buka pada bahagian auto clutch kat belakang ni. Kalau saya handle macam ni lah stand elok-elok, lepas tu buka supaya kita tak merosakkan bahagian-bahagian ni ni tadi masuk kat sini Kalau ada impact lagi bagus. Saya impact ada, tapi kompresor saya tak nak buka lah kan. Malam kan bising-bising nanti tak sesuai lah Tonggalkan skru. Sekarang ni kita akan buka dia punya auto clutch kat belakang ni. Auto clutch dia tengok pada bahagian dalam dia. Dulu saya dah bersihkan, dia macam dah licin sikit. Tak apa, nanti boleh bersihkan balik. Kena licin lah.
sangat licin sedap. Ni pun kena bersihkan ya. Kalau ni kena bersihkan sikit, gosok dengan kertas pasir sedang-sedang lah, jangan sampai habis pula, supaya dia kesat sedikit So sekarang ni dah boleh tarik keluar lah ya. Tarik keluar untuk kita keluarkan belting. Paling bagus alang-alang buka ni kita servis sekali lah servis terus lah servis. Inilah dia belting yang sebelum ni. Belting sebelum ni tak sesuai digunakan pada bit 2020, sebab belting ni dia kasar tu. Dia atas dia macam ni kan. Dia tajam ni, tajam. Dia tajam tu dia cepat makan lah kita punya puli tu. Jadi next time pengajaran juga untuk saya, jangan main masuk je. Tapi itulah yang belting hari dulu dah merekah, jadi saya terpaksa pakailah apa yang ada. Ini kalau ikutkan bagus ni original ni. Honda Bendo, tapi itulah saya tak boleh buat apa. Ini pun elok lagi sebenarnya. Elok lagi condition dia. Lasak sebenarnya. Tapi tak apalah, nanti tukar je lah dah ada yang tu kan. Okay. Terus ni saya akan sembuh angin dulu, bersihkan apa yang patut, bersihkan abuk-abuk ni. Untuk belting ni, untuk CVT normal lah kalau awak buka awak punya skuter kan, pada bahagian dalam dah habuk tu normal lah. Dia adalah disebabkan oleh hakisan daripada belting ni, hakisan dia. Jadi kita akan bersihkan dulu habuk dia, tapi tak banyak sangat lah, boleh lah. Nanti kita akan blow dengan angin. Yang tu saya akan bersihkan sebelum pasang semula. Okey, saya telah penggosok dengan sandpaper. Ni saya gunakan grade P100. Walaupun P100 ni kasar, tapi sebenarnya mangkuk ni design dia adalah heavy duty Nak gosok dia pun bukan senang, dia keras. Besi ni besi yang telah ditempa Jadi kalau awak tengok, saya dah kasarkan permukaan ni. Nampak tak? Nampak tak permukaan tu saya dah kasarkan. Tapi bukan kasar yang tajam sangat lah. Kesat. Kalau usik pakai tangan, awak boleh rasa yang dia dah kesat. Sedikit kesat lah. Kesat macam ni lah. Macam ni, kesat. Jadi jangan terlalu licin Kalau licin tu nanti bila auto clutch tu kembang, nanti yang sini akan jadi slip lah. Itulah salah satu sebab kalau tengok pada mileage saya punya ni dah 33,000 lebih kan. Jadi tak mustahil lah yang ni dah jadi licin dalam Sekarang ni saya kasarkan. Tapi kalau ikutkan taklah terlalu kasar, tapi ada rasa kasar lah kasar. Jadi kasar tu kita nak dia punya hasil, dia punya tenaga yang dia nak bawa tu tak ada slip. Dan disebabkan pad ni masih lagi bagus, taklah terlalu nipis, boleh pakai lagi. Yang ni pun saya akan asah sedikit, asah tapi jangan terlalu nipis, sedang-sedang lah. Saya akan kasarkan dia. Okey, sekarang ni saya dah kasarkan. Nak cakap kasar macam mana, awak tengok dah sendiri jangan sampai dia rosak lah. Kasarkan tu kasar yang sepatutnya lah. Jadi kita akan gerakkan kita punya sandpaper tu daripada melintang dari sini ke sini, satu arah. Kalau macam ni saya buat daripada depan ke belakang, satu arah sandpaper tu. Jangan buat dia kita gosok dalam macam ni macam ni tak nak. Macam ni tak begitu bagus. Jadi satu arah saja. Jangan depan belakang, satu arah saja. Sini saya dah buang tadi yang kesan licin tu. Tengok saya dah bersihkan sikit yang kesan licin tu. Tapi jangan sampai kuat-kuat sangat, nanti habis awak punya ni pad tu. Seadanya lah. So next sekali adalah pada bahagian celah ni, saya akan kasarkan dia juga dengan menggunakan sandpaper sedikit untuk geseran yang baik. Selain daripada masalah yang tadi tu, ketika skuter ni nak bergerak, dia ada mengeluarkan bunyi macam besi belaga, halus lah. Bunyi tersebut sebenarnya datang daripada ketukan daripada spring ni, auto clutch punya spring dengan puli ni. Bila auto clutch ni dia dah
longgar disebabkan oleh spring ni dah longgar nanti spring ni akan bergesel nanti bila dia bergesel ketukkan bila dia lemah ketukkan pada bahagian sini tu dia akan keluarkan satu bunyi yang pelik lah. Jadi bila benda tu berlaku awak buka pada bahagian ni, kemudian awak tarik spring ni tarik. Cara nak tarik dia senang je, masukkan T ni ke dalam tapi jangan tarik kuat sangat lah, sedang-sedang sini tarik. Awak satu kaki awak pijak kat sini, awak tarik tarik saja. Nanti spring ni agak sedikit panjang lah, tapi paling bagus tukar je spring yang lain. Tapi sebab malam ni saya tak repair dengan spring tu, saya tarik sajalah. Tak banyak, tarik sikit saja, dapat tarik dalam 2 ke 3 mm pun dah cukup. Jangan bagi dia bila dia tekan ke bawah, nanti dia akan ada sedikit longgar. Bila longgar nanti dia akan keluarkan bunyi bunyi tu datang dari sini ting 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 ting, ada sikit bunyi jadi kita tarik spring ni. Jadi paling bagus tukar saya spring ni. Tadi saya telah pun membersihkan pada bahagian celah ni ada banyak kesan daki daripada dia punya tu masuk dengan daki belting jadi kita bersihkan dengan celupkan sikit minyak nipis saja, jangan banyak sangat sebab kita nak grease yang ada dalam ni hilang. Awak jangan gunakan brush untuk bersihkan ni Kemudian kita akan letak grease nipis sedikit sahaja, jangan terlalu banyak, sedikit sahaja. Dan untuk nak buka dia punya ni, saya syorkan dah belilah benda ni. Kita lihat kat sini kan, bunyi tersebut sebenarnya datang daripada bahagian dalam ni. Ni adalah cover tu yang akan tersentuh pada kita punya ni, bahagian dalam ni, tersentuh pada bahagian kita punya ni, rumah ni kan, rumah ni. Jadi dia apabila spring tak cukup kuat kan, dia akan menyebabkan spring tu ada free lah. Bila free dia akan sentuh pada bahagian plate ni. Itu yang keluar macam bunyi loceng tu, keling 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 keling. Bunyi tu memang tak sedap lah. Kita akan rasa macam kita punya skuter ni macam enjin dia dah nak rosak padahal dia berlaku pada bahagian spring pada CVT ni. Ni contoh hakisan sebab dia dah lemah. Jadi apa yang perlu kita buat untuk mengelakkan dia jadi longgar, bila puli ni masuk ke dalam, kita tarik je lah spring ni. Okey, untuk nak masukkan dia punya nut ni, kalau saya lah saya akan pasang dulu kat sini, support sikit lah support sikit kat situ. Bukan yang ni ini ambil, jangan dulu dekat support kat situ. Lepas tu masukkan dia punya tu spanner tu, pusingkan je. Pusingkan paling maksimum jangan ada space yang banyak lah. Sekarang ni saya dah dapat rasakan tadi kalau saya tarik kat sini tarik memang ada free. Sekarang ni dah free, dah tak ada. Itu menunjukkan spring CVT saya dah lemah. Paling bagus kalau spring dah lemah, bukan tarik balik paling bagus kena tukar je lah. Tapi kalau tak ada spare part kan, malam ni pun saya tak plan untuk nak tukar. Saya just nak tukar pada bahagian roller depan je, tapi ni spring dah lemah. Maklum lah dah 33,000, tak apalah, boleh pakai lagi. Tadi pun saya rasakan dia punya ni dah kuat tak ada apa teruk sangat lah. Saya dah betulkan balik. Tapi kalau lepas ni bunyi lagi, saya akan tukar saja spring ni. Okey, ni telah saya pasang, cover dah pasang, CVT dah pasang. Sini enjin telah running seperti biasa. Beginilah keadaannya. Okey, sebalik kerja yang telah saya lakukan ni kan, sebenarnya kan, kalau kita dah boleh menguasai ilmu untuk repair kereta ke motosikal ke apa ke kan,
rasanya tak ada masalah pun kita nak gunakan motosikal ataupun apa-apa jugalah kan. Cuma kita kena rajin lah kan, belajar menimba ilmu macam mana nak serve masalah-masalah tu kan. Kalau ada masalah, ada bunyi ke, ada slip ke, jadi macam tadi saya dah tukar dua-dua roller tu dengan dia punya apa, steering tu kan. Saya nak sebut saya tak gerti. Tu yang belakang tu sudah betulkan dia punya tadi tu kan yang awak tengok tu, dia punya spring tu saya dah tegangkan, tu saya dah kesatkan dan minyakkan beberapa bahagian dan sini saya dah pasang. Okey, sini motosikal dah stabil. Okey, rasanya setakat sini dulu progres saya pada hari ini. Jumpa lagi.